Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi atas limpah kurnianya. Kita sama-sama diberikan peluang untuk menjayakan program Forum Maulid Rasul. Okey. Sebelum anda perkenalkan ahli panel kita pada hari ini, anda akan terangkan serba sedikit tentang Maulid Rasul. Okey, macam kita tahu, Maulid Rasul ni ialah hari di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi, antara cara yang kita boleh buat untuk sambut hari Maulid Rasul ni, contohnya macam inilah, Forum Maulid Rasul. Okey, seterusnya anda akan perkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita terdiri daripada muallim-muallimah sekolah menengah Al-Islah sendiri, iaitu Muallim Muhammad Azra'i bin Abdullah dan Muallimah Nur Faizah binti Abdullah. Okey, baiklah. Anda akan terus kepada soalan yang pertama yang akan diajukan kepada Muallim Azra'i. Okey, baik Muallim. Soalannya ialah apa sebenarnya maksud Maulid Rasul ini dan apakah hukum sekiranya kita menyambut hari Maulid Rasul? Okey, baiklah, silakan Muallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa a'udzubika min syarri hali ahli nar. Segala pujian itu tertentu bagi Allah SWT yang menerangi sekalian alam ini dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW merupakan nikmat kubra, nikmat yang terbesar bagi seluruh alam ini. Kalau menurut Kamus Dewa edisi keempat, maksud Maulid Rasul ni ialah ulang tahun keputraan baginda. Tetapi kita nak ambil kefahaman daripada ulang tahun tu merupakan nikmat bagi umat, bukan setakat umat, nikmat bagi alam ini, seluruh alam. Ketahuilah bahawa mengambil berat dengan menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah sebesar-besar qurbat, ataupun pada maksudnya ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka hasillah dengan berita untuk taat pada Allah ni, maka kita buat jamu makan kepada muslimin-muslimat, atau baca Quran, atau zikir, atau membaca salawat ke atas Nabi Muhammad SAW, atau membaca kisah-kisah para anakan Nabi Muhammad SAW, atau membaca khasidah, iaitu memuji Nabi Muhammad SAW, dan lain-lain lagi. Tetapi semua itu mesti didasarkan dengan niat kerana Allah SWT semata-mata, dan membesarkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan sabda Rasulullah SAW dengan maksudnya, barang siapa yang membesarkan maulidku, nescaya aku yang akan memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat, atau kama qala. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, barang siapa yang membelanjakan 1 dirham pada perbuatan maulidku, maka seolah-olah dia membelanjakan 1 bukit daripada emas pada jalan Allah, atau kama qala. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar juga radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu,
Maksudnya barang siapa yang membelanjakan 1 dirham pada pulutan maulid Nabi Muhammad SAW, nescaya adalah Nabi SAW itu taulannya dalam syurga, teman dia dalam syurga. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, barang siapa yang membesarkan maulid Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan agama Islam. Berkata Sayyidina Osman pula, berkata Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, barang siapa yang membelanjakan 1 dirham kerana membaca maulid Nabi Muhammad SAW, maka seolah-olah ia hadir perang Badar dan Hunain. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, barang siapa yang membesarkan maulid Nabi Muhammad SAW, nescaya mati ia dengan iman. Banyak lagi perkataan-perkataan ulama yang tak mampu disebut semuanya mengenai kelebihan maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi semua itu ialah tak lain tak bukan kerana apa? Kerana cinta dan kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti mana sabdaan Rasulullah SAW, man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala. Dengan maksud, barang siapa yang kasih dan cinta pada aku, nescaya ia bersama aku dalam syurga. Jadi semua ini kerana kita nak melahirkan cinta. Menurut Ibnu Battal dan Qadi Iyad mengatakan bahawa cinta itu ada 3. Cinta kerana memuliakan dan menghormati. Pertama, seperti cinta kepada kedua ibu bapa. Kedua, cinta kasih sayang dalam arti kata balas kasihan, contohnya cinta kepada anak-anak. Ketiga, cinta mengharapkan kebaikan, contohnya mencintai orang lain secara umum kerana mengharapkan kebaikan. Cinta Nabi Muhammad SAW merangkumi 3 cinta dia yang tersebut tadi. Kerana cinta ni, kerana cinta pada Nabi Muhammad SAW ni bukan cinta biasa. Sebab tujuan kita menyambut maulid juga mengambil iktibar, memperingati sirah perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan pengajaran dan pengorbanan bermati-matian demi menegakkan agama Islam. Kedua, mengenali dan mengetahui peribadi Nabi Muhammad SAW sehingga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian seorang Muslim. Ketiga, dapat memperingati tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hal ini sudah menjadi fitrah manusia. Memperingati tarikh kelahiran ini adalah tanda kita mengasihi kehidupan seseorang. Kalau kita sendiri pun kita menyambut ulang tahun ibu bapa kita, ulang tahun jari kita, tetapi bila berkait dengan Rasulullah SAW, kita kata tidak boleh. Dengan jari kita kata boleh. Kalau kita nak ambil cinta kepada Rasulullah SAW, kita kena mencintai lebih pada diri kita, ibu bapa kita, maka menyambut maulid Rasul tidak ada masalah. Selagi mana tidak, bukan kerana Allah Ta'ala, tidak melanggar batas-batas syarak. Okay. Keempat, mencapai pembersihan hati dan jiwa jika menghayati sirah Nabi Muhammad SAW dengan nasihat, pengajaran dan akhlak yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Islam. Yang kelima, memupuk perasaan cinta dan kasih kepada junjungan besar Rasulullah SAW yang sentiasa menyayangi dan bagi umatnya. Pernah pada satu hari apabila Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat, Rasulullah SAW mengatakan dia rindu kepada
kepada ikhwan. Itu sahabat bertanya, kami bukan ikhwan kamu, wahai Rasulullah SAW. Tidak, kamu ialah ashabi. Sahabat bertanya, siapa ikhwan tu? Ikhwan tu ialah Rasulullah SAW bersabda, al-Qamaqan, ikhwan tu ialah umatku yang beriman itu tetapi tidak melihatku. Rasulullah SAW merindui kita. Maka sangatlah digalakkanlah kita menyambut Maulid Rasul, dan Rasulullah SAW pun merindui kita. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Muallim Azra'i atas jawapan yang begitu padat yang telah disampaikan sebentar tadi. Baiklah, kita masuk kepada soalan yang kedua, iaitu soalan untuk Maklimah. Baiklah, bolehkah Maklimah huraikan beberapa keistimewaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan Maklimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator, iaitu Anak Auni, atas soalan yang dikemukakan kepada Maklimah, iaitu tentang menghuraikan beberapa keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Maklimah ingin berkongsi ayat daripada surah Al-Anbiya, ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mana ayat ini kita biasa dengar, iaitu maksudnya, kami tidak mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Ibnu Abbas radhiyallahu an menerangkan tentang rahmat yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah rahmat kepada seluruh manusia tanpa mengira agama. Sesiapa yang beriman dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah mereka akan hidup dengan tenang dan bahagia. Bahkan sesiapa yang tidak beriman sekalipun, mereka tetap akan selamat daripada malapetaka yang pernah ditimpa kepada kaum yang terdahulu. Sesungguhnya dua misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama adalah penyucian akidah dan yang kedua adalah pelaksanaan syariah Islamiah. Jadi dalam membawa misi dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda begitu menitik beratkan tentang akhlak, tentang akhlak, iaitu tarbiyah akhlak umat Islam. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Riwayat Al-Baihaqi. Oleh itu, marilah kita mengenali dan mengetahui beberapa keistimewaan dan kelebihan Nabi yang kita kasihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan itu rasa cinta dan kasih kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi bertambah kecintaannya. Di mana sering kita dengar perkataan tak kenal maka tak cinta. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak sekali. Kalau Maklimah nak kupas memang rasanya tidak dapat dikupas di sinilah. Jadi kalau kita tengok banyak keistimewaan Nabi SAW dari segi rangkuman seperti kesempurnaan kepribadian baginda SAW, akhlak dan cara hidup baginda SAW. Dalam Sahih Bukhari, dalam Arba'in Imam Nawawi, dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah iaitu oleh Imam At-Tirmizi, banyak juga menyingkap tentang kepribadian dan cara hidup insan yang mulia ini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga dengan kita tahu mengetahui tentang kepribadian baginda SAW dapat memupuk rasa cinta kepada baginda SAW. Namun di sini Maklimah ingin mengupas ataupun berkongsi dengan antum tentang beberapa keistimewaan dan
kelebihan yang ada pada Nabi yang kita kasih ini dari sudut keistimewaan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, iaitu yang dipanggil kepada khususiyah, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, yang pertama iaitu mukjizat Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung yang diturunkan kepada semua manusia, dan Al-Quran akan dijaga selama-lamanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari akhirat, sehingga hari kiamat nantilah, di mana sebelum hari kiamat Allah akan mengangkat sedikit demi sedikit. Tetapi nabi-nabi yang lain, mukjizat nabi-nabi yang lain adalah untuk kaum mereka sahaja, untuk kaum nabi-nabi tertentu sahaja, dan apabila nabi-nabi tersebut wafat, maka mukjizatnya akan hilang. Jadi Al-Quran ini berbalik pada Al-Quran mukjizat yang agung tadi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana pada era itu masyarakat jahiliah Arab sangat mengagungkan hasil sastra dan puisi. Puisi Arab masa tu terlalu ditinggi-tinggikan. Jadi susunan ayat, laras bahasa dan gaya seni yang digunakan di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT, kalamullah itu begitu unik, sehingga menyebabkan pujangga dan masyarakat jahiliah pada ketika itu menjadi hairan dan takjub. Ada yang mendakwa bahawa ia adalah rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga yang menyatakan ia adalah sihir, sehingga Allah mencabar mereka di dalam Al-Quran kan. Jadi di situ kita boleh katakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima satu mukjizat yang paling agung, di mana keindahan dan kesedihan bahasa Al-Quran juga yang menyebabkan dakwah Rasulullah kepada dua orang pembesar Quraisy masa ketika itu, pada ketika itu, iaitu Umar Al-Khattab dan juga Al-Walid ibn Al-Mughirah. Apabila sahabat Nabi ini mendengar bacaan Al-Quran, mereka terpegun sehingga mereka dapat akhirnya masuk kepada agama Islam. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna. Seluruh kehidupannya dapat menjadi contoh dan yang akan membawa kebaikan kepada manusia. Di mana dalam surah Al-Ahzab ayat 21, yang mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi selain daripada mukjizat Al-Quran, sebenarnya banyak mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa yang Maklimah nak kongsi di sini juga adalah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imam kepada para anbiya di Baitul Maqdis. Peristiwa ini iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku pada Isra dan Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Mi'raj daripada Mekah ke Baitul Maqdis, dan di situ Allah menghimpunkan para nabi dan juga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah untuk menjadi imam kepada seluruh nabi. Okey, seterusnya keistimewaan Nabi SAW iaitu Allah mencampakkan rasa takut dan gerun musuh terhadap Nabi SAW. Apabila musuh memandang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka terus rasa takut dan gerun. Mereka terus merasa takut dan gerun walaupun mereka melihat daripada jauh. Mereka melihat daripada jauh dah rasa takut dah rasa takut dan gerun. Hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana maksudnya adalah aku ditolong dengan dicampakkan kepada musuh rasa takut jarak 1 bulan. Maknanya dah sebulan sebelum tu dah musuh-musuh dah rasa takut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik umat. Dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummah, kuntum khairu ummatun ukhrijat linnas, iaitu kamu wahai Muhammad, wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia. Jadi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, kita adalah menganut kepada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan
kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah, kita merupakan umat yang paling baik, insya-Allah, ya. Hadis riwayat Tirmizi yang bermaksud sesungguhnya kalian menyempurnakan 70 umat. Kalian sebaik-baik umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah memartabatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengangkat darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dimuliakan, diangkat juga darjatnya. Jadi begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Umamah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Dan berbahagialah, iaitu 7 kali bahagia, orang yang tidak melihatku walhal dia beriman kepadaku." Hadis riwayat Ahmad. Jadi maksudnya kita tak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di situ sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu memotivasikan kita, ya, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana apabila kita beriman, ya, kita mengakui keesaan Allah SWT dan mengakui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah, dengan itu insya-Allah kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang seterusnya, gelaran ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gelaran sallallahu alaihi wasallam, manakala nabi-nabi lain adalah alaihi salam, ya. Jadi di sini menunjukkan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas Nabi menunjukkan penghormatan, ya, umat Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi selawat dan salam kepadanya, ya. Iaitu daripada surah Al-Ahzab ayat 56 yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucaplah salam penghormatan kepadanya, iaitu surah Al-Ahzab ayat 56. Seterusnya yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diberi 5 yang tidak diberi kepada seorang pun sebelumku. Yang pertama, aku ditolong dengan rasa takut di hati musuhku selama 1 bulan." Yang tadi yang Maklimah baca tadi. Yang kedua, bumi dijadikan sebagai tempat solat dan suci bagiku. Siapa sahaja dari umatku yang sampai waktu solat padanya, maka hendaklah ia melaksanakan solat. Jadi di situ kita tahu bahawa Nabi SAW menegaskan tentang solat. Walau di mana pun kita berada, apabila tiba waktu solat, kita hendaklah melakukan solat fardu kita, ya, dengan sempurna, insya-Allah. Yang ketiga, dihalalkan harta rampasan perang bagiku, tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Yang keempat, aku diberi syafaat. Dan yang kelima, terakhir, seorang Nabi diutuskan untuk kaumnya sahaja, aku diutus untuk seluruh manusia. Hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi anak-anak, ya, yang mendengar program ini, insya-Allah moga-moga kita sentiasa tidak putus, ya, kecintaan kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja pada hari Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu 12 Rabiul Awal ini, bukan pada hari ini saja, bahkan setiap masa, ya, setiap masa kita amalkan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajar kepada kita. Kita amalkan, ya, segala apa yang tentang akhlak yang baik, ya, untuk menjadikan kita supaya kita hidup dalam keadaan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi Maklimah Hasan setakat itu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih Maklimah atas jawapan yang telah diberikan sebentar tadi. Okey, baiklah. Kita masuk kepada soalan ketiga. Soalannya ialah, huraikan apa sebenarnya kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa contoh selawat yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian? Okay, silakan. Terima kasih atas soalan yang dikemukakan pada Maklimah untuk slot kedua ini, iaitu huraikan kelebihan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apakah contoh selawat yang kita boleh amalkan. Okey. Jadi sebelum Maklimah huraikan tentang kelebihan, Maklimah ingin berkongsi tentang maksud, makna berselawat. Kita sebut selawat tu apa maksudnya. Maklimah ambil daripada kitab karangan almarhum Ustaz Ismail Kamus yang bertajuk Indahnya Hidup Bersyariat. Maksud selawat dari segi bahasa bermakna doa rahmat daripada Allah SWT, memberi berkat dan juga ibadah. Manakala maksud selawat dari segi syarak mengakui kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa agar Allah mengurniakan keutamaan dan kemuliaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi berselawat itu adalah berkait rapat sebenarnya dengan iman dengan iman dan juga Islam yang mana bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang maksudnya sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini muklimah ingin huraikan kelebihan berselawat, iaitu yang pertama, ia merupakan salah satu amalan yang paling mulia. Jadi kita biasakan diri kita, lidah kita menyebut kalimah yang baik. Jadi berselawat ke atas Nabi SAW kerana ia merupakan amalan yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kelebihan berselawat juga boleh menghapuskan kesalahan dan dosa. Kita tak tahu dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi dengan berselawat, insya-Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, jaminan untuk mendapat rahmat Allah dunia dan akhirat serta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhirat nanti kita tak tahu keadaan kita macam mana. Jadi dengan itu kita mohon supaya mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak dapat syafaat macam mana? Kenalah berselawat banyak-banyak kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menjadi benteng sifat munafik dan juga kafir. Yang kelima, selamat daripada huru-hara hari kiamat. Yang keenam, menjadi penyebab hajat, doa dan amalan baik diterima oleh Allah SWT. Jadi sebelum kita berdoa, biasanya kita akan berselawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum kita mengajukan apa permintaan kita kepada Allah SWT. Seterusnya yang ketujuh, tiket untuk mudah memasuki syurga dan terlepas daripada penghisapan yang rumit. Yang kelapan, menggantikan sedekah bagi mereka yang tidak mampu bersedekah. Sebagai contoh, ada orang mengedahkan tabung tapi kita tak ada duit masa tu kan. Kita tak ada duit ataupun kita tak mampu memberi sedekah. Jadi untuk menggantikan sedekah tadi, hendaklah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat turut serta mendampingi baginda di syurga kelak. Ya Allah, ini adalah di antara nikmat yang paling agung di akhirat kelak. Kita tak tahu keadaan kita macam mana. Jadi dengan mengamalkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi. Dan yang terakhir, kehidupan di dunia penuh ketenangan dan bahagia manakala di akhirat kelak terlepas daripada perkara-perkara yang mendukacitakan, iaitu terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini juga muklimah ingin berkongsi tentang hadis hadis tentang kelebihan berselawat ini, iaitu yang pertama, sabda yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya bagi mereka yang paling utama pada hari kiamat bagiku adalah yang paling banyak berselawat untukku. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca satu selawat kepadaku, nescaya Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali, dihapuskan daripadanya 10 kesalahan dan diangkat padanya 10 darjat. Hadis ini adalah riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Hakim daripada Anas radhiyallahu anhu. Jadi banyaknya kelebihan apabila kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada Abi Darda radhiyallahu an. Maksudnya ialah sesiapa yang membaca selawat 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang, maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Jadi kalau kita tengok dalam al-maksurat yang kita amalkan, cuma biasanya kita amalkan yang sughra kan. Jadi dalam al-maksurat tu ada yang kubra, di mana iaitu selawat Ibrahimiyah, di mana selawat Ibrahimiyah itu 10 kali kita baca. Jadi kalau kita amalkan maksurat kubra pagi 10 kali dan juga 10 kali di waktu petang, maka bertepatanlah dengan hadis ini. Moga-moga apabila kita amalkan itu, kita akan mendapat syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah contoh selawat yang boleh kita amalkan? Jadi banyak selawat yang kita boleh amalkan, cuma atas keupayaan kita lah kita
kita boleh amalkan setakat mana kan? Yang Maklimah sebut tadi iaitu selawat Ibrahimiyah. Yang mana kita baca selawat itu dalam solat kita. Ya, dalam solat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kalau kita boleh amal selawat Ibrahimiyah itu 10 kali pagi, 10 kali petang, Masya Allah, hebatlah ya. Ditambah lagi dengan selawat-selawat yang lain ya. Banyak lagi ya selawat-selawat yang ada yang kita boleh amalkan. Cuma Maklimah berkongsi di sini satu atau dua, 3 selawat sahaja ya. Okey, yang seterusnya Maklimah ingin berkongsi juga selawat munjiah ya, selawat munjiah yang mana kita boleh baca selepas solat ya, selepas solat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radi wa lakal hamdu ba'da ridha. Jadi itu kita boleh amalkan selepas solat, iaitu semasa kita membaca doa ya. Bahkan ada lagi lah selawat-selawat yang lain, tapi kebanyakannya panjang lah, jadi kita boleh amalkan. Ada juga selawat syifa yang dalam bentuk muzik tu, dalam bentuk lagu kan. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi yang tu pun kita boleh amalkan dalam bentuk lagu, kita mungkin mudah untuk kita hafal. Tapi katakan kalau susah sangat kita nak beramal dengan selawat-selawat yang panjang, kita selawat je ya, yang biasa, yang kita biasa dengar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadi itu di antara selawat yang kita boleh amalkan. InsyaAllah moga Allah meringankan lidah kita untuk sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maklimah berpesan kepada diri Maklimah sendiri dan juga mengajak anak-anak semua supaya kita tidak jemu, kita tidak lupa atau tidak leka untuk terus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa. Sebab masa kita ni 24 jam, kadang-kadang kita menghabiskan masa kita dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Jadi apa kata masa-masa luang itu kita hendaklah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sekian saja, sesungguhnya yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu taala, yang lemah dan buruk itu datang daripada kelemahan Maklimah sendiri. Insya-Allah moga-moga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawapan yang disampaikan sebentar tadi. Kalau kita tengok balik jawapan yang disampaikan tadi, memang banyak kelebihan apabila kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlulah amalkan berselawat ini dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, seterusnya soalan yang terakhir, ceritakan peristiwa ketika kewafatan Nabi dan apakah pesanan terakhir Nabi kepada umatnya. Silakan Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengisahkan kisah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pesanan-pesanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW lahir pada hari Isnin dan juga diangkat menjadi Nabi juga pada hari Isnin, serta masuk ke Madinah juga pada hari Isnin dan wafat juga pada hari Isnin. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Wulida nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam yawmal isnain wa kharaja min Makkah yawmal isnain wa dakhala al-Madinah yawmal isnain wa kanat Badrun yawmal isnain wa tuwaffiya yawmal isnain sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa sahbihi wa syarrafil karam. Khilaf ulama mengenai tarikh wafat Rasulullah SAW. Ibnu Hajar mengatakan tiada khilaf, Nabi wafat pada hari Isnin di bulan Rabiul Awal. Yang menjadi khilaf cuma pendapat Yaqub bin Sufyan dari Laits yang menyebut 1 Rabiul Awal. Abu Mikhdah pula mengatakan 2 Rabiul Awal. Ibnu Ishaq dengan Waqidi menyebut 12 Rabiul Awal. Al-Kulli hal tak apa, kita sepakat 12 Rabiul Awal. Hari Isnin, bulan yang sepakat hari Isnin bulan Rabiul Awal, insya-Allah. Wafatnya Rasulullah SAW ketika umur 63 tahun. Seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Qabida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63 wa Abu Bakr wa huwa ibnu 63 wa Umar wa huwa ibnu 63. Rasulullah SAW wafat pada usia 60 tahun. Juga ada juga pendapat Imam Tirmizi dalam Jami'nya. Beliau dengan maksud kama bila diwafatkan Allah saat berusia awal 60 tahun, sedangkan pada rambut dan janggut baginda tidak sampai 20 helai uban putih. Okey. Sebelum kewafatan Rasulullah SAW, Rasulullah juga mewasiatkan وأوصي الناس فقال الصلاة وما ملكت أيمانكم. Maksudnya peliharalah salat dan hamba-hamba yang kamu miliki. Sehari sebelum kewafatan Rasulullah SAW, pada hari Ahad, baginda memberikan semua hambanya dan memberikan semua senjata kepada orang Islam dan bersedekah 7 dinar yang ada dalam simpanannya. Dan baginda pernah menggadaikan baju berinya kepada seorang Yahudi dengan bayaran 30 dinar. Pada malamnya Aisyah meminjam minyak pelita daripada jirannya. Setelah masuk waktu duha, baginda bagi seperti khemah, lalu membisikkan sesuatu yang menyebabkan beliau menangis dan kemudian beliau ketawa. Ini kerana pada yang mula-mula yang menangis tu kerana Rasulullah SAW memberitahu dia baginda akan pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyebabkan Sayyidatina Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah memanggil pula, membisik pada kali kedua, memberitahu yang menyusulnya selepas Rasulullah SAW pergi wafat ialah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Maka sebab itulah ia ketawa setelah mendengar perkabaran yang menggembirakan. Dalam peristiwa saat kewafatan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW wafat di riba Sayyidatina Aisyah, seperti mana yang diriwayatkan oleh dalam hadis oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lalu datang saudara lelaki Aisyah, yakni Abdul Rahman, keadaan memegang siwak kayu sugi dari batang yang masih segar. Lalu beliau mengisyaratkan, menyatakan Rasulullah SAW mengisyaratkan hendak bersugi. Maka Sayyidatina Aisyah pun mengambil sugi tersebut dan melembutkan kayu sugi tersebut, kemudian memberi kepada Rasulullah SAW bersiwak seperti mana cara biasa Rasulullah SAW bersiwak. Maka aku melihat, Sayyidatina Aisyah melihat Rasulullah SAW bersugi dengan cara yang lebih baik berbanding sebelum daripada ini. Ketika itu di hadapan baginda ada sebekas berisi air.
Baginda mencelupkan tangannya dalam bekas air tersebut, lalu menyapu di muka sambil berkata, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Sesungguhnya bagi kematian itu kesakitan. Rasulullah SAW merasa sakit. Sakar disebabkan daripada sakarat. Setelah Rasulullah SAW selesai bersiwak, Rasulullah SAW pun mengangkat tangannya atau jarinya serta mendongak ke bumbung sambil bibir bergerak. Lalu Aisyah pergi mendengar di sebelah Rasulullah SAW, bersama orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka daripada kalangan para Nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang syahid dan orang yang soleh. Ya Allah, ampunlah aku dan rahmatilah aku, serta pertemukanlah aku dengan teman yang tertinggi. Ya Allah, kekasih yang tertinggi. Setelah itu Rasulullah SAW berada di ribaan Sayyidatina Aisyah. Setelah itu tangan Rasulullah SAW jatuh dan kepala terasa berat di dadaku. Sayyidatina Aisyah berkata, aku tahu bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Sayyidatina Aisyah selanjutnya berkata, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan kerana kebingungan. Aku hanya keluar dari bilikku menuju ke masjid di mana ramai sahabat berkumpul dan berkata, Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW wafat. Masjid serta-merta menjadi riuh dengan tangisan kesedihan teramat sangat lantaran umat kehilangan kekasih yang paling dicintai. Sayyidina Ali karramallahu wajhahnya mampu untuk duduk termenung. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu seperti anak kecil memegang tangan kanan dan kirinya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pula tidak dapat menerima hakikat bahawa Rasulullah SAW sudah tiada, sambil berkata, siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, aku akan pancung kepalanya dengan pedang ini. Baginda hanya pergi bertemu Tuhannya seperti mana Nabi Musa AS pergi menemui Tuhannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling dapat mengawal perasaan sedih. Beliau masuk dalam bilik sambil memeluk Rasulullah SAW lalu berkata, wahai orang yang paling dikasihi dan paling disayangi, wahai bapakku. Dengan penuh kesedihan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium baginda dan berkata, engkau tetap mulia ketika hidup atau meninggal dunia. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dan menemui orang ramai di masjid sambil berkata kepada mereka, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tetap hidup, tidak mati. Sayyidatina Aisyah berkata, aku pun keluar sambil menangis. Aku mencari tempat untuk bersandar agar boleh menangis sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, terima kasih Mak atas jawapan yang sangat baik telah diberikan sebentar tadi. Diharapkan semua penonton dapat mengambil iktibar daripada ilmu yang telah disampaikan dan mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian. Sampai di sini saja forum kita. Jutaan terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Kita tutup forum kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.